Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang bersama saya Janet Belt. Tumpuan berita, satu pakej baru bagi bantuan khas Sarawak Sayang BKSS akan diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg dalam masa terdekat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian memberitahu bantuan tersebut adalah untuk meringankan beban yang dipikul oleh masyarakat tempatan berikutan peningkatan kos sara hidup. Likewise, our Premier will announce a new BKAS for the cost of living for electricity and so on. The Premier will have new announcements soon because that under BKSS 8.0 is stopped on the 30th of June. For electricity, for water bills. All of you realize it or not? Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui media dalam lawatan ke beberapa projek di kawasan Bukit Asik dan Pelawan di Sibu pada Ahad. Terdahulu, lawatan kerja Datuk Seri Profesor Dr. Sim bermula di projek BP1 menaik taraf longkang lorong 3 Jalan Perpati di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Asik dengan kos berjumlah RM380,000 di mana kerja naik taraf akan bermula pada September depan dan dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Seterusnya, beliau melawat ke Jalan Dr. Wong Sung Kai iaitu projek BP1 membina longkang konkrit di sepanjang jalan utama sebagai menangani isu lorong Pimpit 4 yang sering mengalami banjir kilat ketika hujan lebat. Projek tersebut akan bermula pada September depan dan dijangka siap pada penghujung tahun 2022. Selepas itu, Timbalan Premier Sarawak meninjau ke projek Taman Selera Muhibah yang disasarkan siap pada Disember 2022. Laporan seterusnya, kempen derma darah dan pendermaan organ perlu kerap dilakukan bagi mendidik serta meningkatkan kesedaran masyarakat supaya lebih memahami mengenai kebaikan kempen seumpamanya. Perkara tersebut dijelaskan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap naib pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah BBSM Miri Datuk Seri Lee Kim Shin ketika merasmikan kempen derma darah dan pendermaan organ sempena sambutan Hari Penderma Darah dan Organ Sedunia Anjuran PBSM pada Ahad. Katanya aktiviti menderma darah dan pendermaan organ bukan sahaja membantu menyelamatkan nyawa orang lain tetapi secara tidak langsung turut membantu meningkatkan kualiti kehidupan setelah melakukan sesuatu perkara mulia kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin mahu orang ramai meningkatkan kesedaran tentang keperluan mendaftar sebagai penderma organ. Untuk rekod, seramai 20 penderma organ telah berjaya mendaftarkan diri pada kempen kali ini. Selain itu, bagi kempen derma darah pula, PBSM Miri telah melaksanakan 218 aktiviti dan berjaya mengumpul 9,526 pain darah untuk tabung Hospital Umum Miri sejak tahun 2020. Beralih ke kawasan Dun Sadong Jaya di mana penyertaan lebih ramai anak muda dalam acara tilawah Al-Quran perlu diperhebatkan lagi terutama di peringkat yang tinggi. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Irsinia Aidil Rariwo berkata ini adalah untuk melahirkan generasi yang lebih celik Al-Quran pada masa depan. Dalam pada itu, beliau berharap lebih ramai kari dan kariah dari kawasan Sadong Jaya khususnya Kampung Jemukan akan dapat mewakili kawasan Samarahan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian pada Majlis Khatamal Al-Quran di Madarasah Islamiyah Kampung Jemukan pada Sabtu. Adun Sadong Jaya itu turut menzahirkan perasaan teruja atas penyertaan yang menggalakkan pada program tersebut terutama dalam kalangan penduduk wanita dan berharap program serupa akan diteruskan di kampung-kampung lain bagi memantabatkan lagi Al-Quran dalam kehidupan harian. Sementara itu, pada Ahad, Irsinia Aidil telah hadir di Pusat Khidmat Dun Sadong Jaya bagi menyampaikan sumbangan kain pasang kepada sebuah kumpulan kompang dari Kampung Sadong Jaya Ulu. Di Kota Semarahan pula, kempen Hari Kebangsaan penting untuk menyemai semangat patriotik cintakan negara dalam membentuk kestabilan dan kemakmuran negara. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, kestabilan negara dari sudut ekonomi dan politik memerlukan perpaduan erat dalam jiwa setiap lapisan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Menurutnya, rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini perlu ada titik kebersamaan untuk memastikan hidup dalam satu negara yang aman dan harmoni. Beliau berkata demikian semasa program konvoi kembara Merdeka Keluarga Malaysia peringkat Parlimen Kota Semarahan di pekarangan Pejabat Daerah Semarahan pada Ahad. Sementara itu, beliau menegaskan kempen Hari Kebangsaan perlu berfungsi sebagai mekanisme menyedarkan masyarakat tentang kepentingan penyatuan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Pada masa sama, beliau turut memuji usaha Berjabatan Penerangan Malaysia dalam memainkan peranan penting untuk memantapkan pemahaman rakyat tentang Hari Kebangsaan.
Dalam program berkenaan, Datuk Rubiah Wang turut menyerahkan jalur gemilang kepada ketua masyarakat dan ketua kaum sekitar kawasan itu sebelum melakukan pelepasan bendera konvoi ke stesen persinggahan seterusnya. Selanjutnya, kerajaan komited untuk terus membantu belia di Sarawak ke arah pembangunan modal insan yang lestari dan berinovasi tinggi. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, penganjuran Hari Belia Negara merupakan satu pengiktirafan kerajaan kepada belia yang menjadi tunjang pembangunan negara dan keutuhan keluarga Malaysia. Ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan amat prihatin terhadap keperluan golongan belia kerana aspirasi dan pandangan golongan belia adalah penting bagi kerajaan merengkap hala tuju di masa hadapan. Beliau berucap ketika merasmikan Hari Belia Negara peringkat bahagian Bintulu di Dewan Suara Bintulu pada Ahad. Katanya lagi, pihak penganjur telah mengadakan 6 segmen menarik untuk para belia dalam sambutan Hari Belia Negara peringkat bahagian Bintulu, termasuk segmen modal insan, segmen ekonomi, segmen gaya hidup aktif, segmen kreativiti, inovasi dan digitalisasi, segmen kenegaraan dan petrolism serta segmen daripada belia untuk belia. Sementara itu, Timbalan Residen bahagian Bintulu, Husaini Hakim dalam ucapan aluannya berkata, penganjuran Hari Belia Negara peringkat bahagian Bintulu amat bermakna kerana ini merupakan kali pertama bahagian Bintulu menganjurkannya. Pada hemat saya, setelah sekian lama, ini adalah kali pertama kita meraihkan sambutan Hari Belia Negara peringkat bahagian Bintulu. Selama ini, Hari Belia hanya disambut di peringkat negeri dan kebangsaan. Apa yang lebih menarik, sambutan ini diadakan selepas 2 tahun negara kita dan juga seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19. Berita seterusnya, sukan rakyat yang lebih sinonim dengan permainan tradisional wajar diwarisi generasi muda. Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim berkata, sukan rakyat membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui masyarakat secara turun-temurun. Jelasnya, setiap masyarakat yang pelbagai kaum dan agama mempunyai permainan tradisional mereka tersendiri. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Hari Sukan Rakyat di Kampung Setakan Melayu pada Ahad. Beliau menambah, sukan rakyat perlu diwarisi generasi masa kini kerana permainan tradisional ini sudah semakin dipinggir dalam kalangan masyarakat tempatan. Ujarnya, masyarakat masih lagi memainkan permainan ini tetapi semakin dipinggirkan, terutama generasi muda yang terlalu mengutamakan permainan atau sukan moden. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.